Kecoh baru-baru ini, geng-geng konspirasi teori ni, teoris ni, geng-geng konspirasi teoris berkenaan dengan IDN. Malah ada yang bertanya saya berkenaan dengan IDN ni. Inilah dia hasil dia. Bukan baru nak decide. Semalam, okey, kita rasanya nak buat IDN kot. So, hari ni kita buat. Tak ada. Benda dah 5 tahun. Adakah My Digital ni membayar? Okay. Aku nak bagi geram dalam hati ni lah. Bukan apa tau, pasal korang ni semua berpelajaran, kan? Tapi kadang-kadang orang berpelajaran ni tiba-tiba jatuh bodoh dan boleh dibodohkan oleh orang macam Zul Hasan ni, dengan Munira ni, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, aku nak ulas hari ni pasal projek Dajjal yang dah dijalankan. Betul ke projek Dajjal? ID digital. Masuk akal ke tak masuk akal? Tanam chip dekat kepala, tanam chip dekat tangan, tanam chip dekat dalam jantung, paru-paru. Masuk akal ke tak masuk akal? Bukan main lagi. Sebelum Anwar Ibrahim dan juga Menteri Kabinet melancarkan ID digital, dan juga sebelum Perdana Menteri kita melancarkan ID digital, bukan main lagi tersebar video-video dekat media-media sosial. Tapi aku tak perasan dekat YouTube, aku perasan dekat TikTok paling banyak. Dia ambil video tu, dia ambil kawan ni dia nak bayar dekat 7E pun kena itu, kena bayar inilah. Hanya pakai kepala, hanya pakai tangan, hanya pakai itu tangan ada nombor-nombor apa semua kan. Jadi dia buat satu filem, segalanya memang tak pakai duit dah, pakai chip, pakai ID nombor dekat tubuh badan kita saja. Dan apabila pagi tu, kalau tak silap aku hari Jumaat, Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, dia melancarkan, dan juga dia orang pertama kan yang ada akaun digital ID dengan ambil IC Perdana Menteri kita bubuh di dalam tu. Dan aku pun macam mendaftarkan apa semualah di dalam mesin dia tu. So, tersebarlah video Anwar Ibrahim orang pertama yang ada digital ID. So, aku tengok pun, alamak, projek Dajjal apa ni setakat macam hang top up touch anggu. Pasal nak hambuh dekat mesin top up duit yang touch anggu highway punya, hang bubuh kad, lepas tu hambuh thumbprint jari hang. Lepas tu dia ada nombor pin hang apa semua. Tu je. Kan? Tak apa geng. Aku akan bawa dengan hampa bersama-sama. Kita dengar dulu ulasan dan juga penjelasan daripada Iswadimo ni. Dan last kali aku akan bagi ulasan. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadimo ni. Tadi saya menyentuh tentang e-wallet kan, e-wallet RM100 yang tuan-tuan akan dapat tu kan. Now, kecoh baru-baru ini, geng-geng konspirasi teori ni, teoris ni, geng konspirasi teoris berkenaan dengan IDN. Malah ada yang bertanya saya berkenaan dengan IDN ni, ID National, Digital ID National. Baik, saya dulu. Alright. Anwar, individu pertama Malaysia memiliki digital ID. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar mendaftarkan diri dengan Identity Digital National atau Digital ID, menjadikan beliau individu pertama di negara ini yang memiliki kemudahan Digital ID. Dan Digital ID adalah satu bentuk pengenalan dan pengesahan diri individu secara digital yang bakal dimanfaatkan sektor awam dan swasta untuk mengesahkan identiti pengguna semasa melakukan transaksi secara dalam talian. Tanpa menggantikan sistem MyCard, Digital ID adalah platform yang dipercayai dan selamat serta memudahkan pengesahan identiti dalam talian bagi mengelakkan penipuan identiti dalam urusan secara dalam talian. Dengan Anwar yang juga Menteri Keuangan sudah mendaftar dengan ID, ia bakal memberi keyakinan kepada rakyat mengenai keselamatan dan ketulusan sistem berkenaan. Pada 21 November lepas, Anwar mengumumkan peruntukan 80 juta kepada agensi penyelidikan MIMOS untuk menyegerakan pelaksanaan digital ID dan memperkasakan transformasi digital serta membangun inisiatif digital khususnya memberikan urusan dengan kerajaan. InsyaAllah saya ada masa saya nak interview lah geng dalam MIMOS ni berkenaan dengan benda ni kan. Baik. Ada yang kata macam ni, alright, berkenaan dengan ID digital ni, dia kata, Iswardi, ini adalah satu projek Dajjal, dia kata, yang cuba nak menguasai kita. Saya kata tak ada Dajjalnya tuan-tuan. Yang Dajjal tu duk fitnah orang, itu Dajjal. Kan, mengaku pakai agama, lepas tu nak fitnah orang, lepas tu nak pergi tarik orang dalam kesesatan. Yang itu Dajjal. Yang ini adalah macam mana? Okey.
kita menceritakan tentang, okey, yang soalan seterusnya dia kata kenapa dibuat secara tergesa-gesa. Ini paling famous yang ramai orang dok kata kenapa tergesa-gesa, tambah gesa-gesa. Tuan-tuan pergi Google sikit, benda ini dah diumumkan oleh Gobind Singh pada tahun 2018. Waktu itu dia adalah Menteri Komunikasi dan Digital tempat Fahmi Fazil sekarang. 2018 dia dah umum, ni 2023 baik, dah 5 tahun berlalu. Apa yang tergesa-gesanya? Benda ini dah berlalu dan dah pun bukan setakat diumumkan oleh Gobind Singh, 2019 diumumkan lagi, 2021 diumumkan oleh Menteri KDN pada waktu itu Hamzah Zainuddin. So semua ini sebenarnya dah melalui proses sehinggalah berlaku pada hari ini. Seperti mana yang kita lihat ini, inilah dia hasilnya. Bukan baru nak decide. Semalam okey kita rasanya nak buat IDN kot. So hari ni kita buat. Tak ada. Benda dah 5 tahun. Dah melalui proses, dah melalui sistem, dah ada. So soalan seterusnya, nanti kita tak nak jadi macam MySejahtera dulu. Tuan-tuan, apa isu MySejahtera? Dia kata tak secure. Isu MySejahtera bukan masalah security. Isu MySejahtera adalah company yang buat MySejahtera itu didapati berpusat di Singapura. Jadi kita risau data kita pada waktu itu berpusat di Singapura. Jadi kita punya data di Singapura. Itu kita risaukan. Kita tak tahu detail dia. Now, siapa yang buat IDN ni? Tuan-tuan baca tak yang saya baca tadi tu? Tuan-tuan ingat tak yang saya baca? Siapa yang buat? Satu company nama dia Mimos. Mimos ni apa? Tak pernah dengar pun. Tu kan. Korang tak pernah dengar Mimos tu apa. Lepas tu nak tuduh sebarang-barang. Mimos ni adalah GOC. GOC GOC. Bukan GOC GOC. Governmental Owned Corporation atau company. Government owned company. Government owned company. Sebuah syarikat yang dimiliki oleh kerajaan sepenuhnya, khas untuk nak membuat kajian yang melibatkan perkara-perkara digital. Dekat mana base dia? Kalau tak silap saya, area Bukit Jalil tu. Mungkin correct me if I'm wrong, orang Mimos lah kan. Tetapi Mimos ni dulu pernah jadi klien saya juga. Sebab tu saya kenal orang-orang Mimos. Dan antara top researcher dalam IT di Mimos pun adalah salah seorangnya doktor ni, PhD doktor lah. Dia adalah rakan main futsal dengan saya masa kat UK sama universiti. Doktor apa? Anda tahu siapa anda. Nanti kita getih saya panggil dia, apa aku panggil nama kau Aku baru tahu nama kau sebenar. Kita biasalah nama zaman-zaman asrama ni kita ada nama-nama glamour gitu kan. Saya tak pernah tahu nama sebenar dia. Lepas tu bila saya tengok gambar dia terpampang, loh, kod ni nama betul kau ke? Apa nama dia? Saya lupa nama dia. Kan? Tak nama panggilan dia saya kenal lah, saya tak naklah sebut kat sini kan. Tapi nama sebenar dia macam something doktor apa dah. Tapi dia antara yang leading, bukan dalam projek ni lah, dalam di kat Mimos tu sendiri. So, adakah My Digital ni berbahaya? Okey, saya nak cerita. Apa tujuan pendigitalan ini, tuan-tuan? Salah satu komplain terbesar kita di dalam kerja kerajaan ni lah, terutama agensi-agensi kerajaan, ialah di mana satu agensi dengan satu agensi ni tak bercakap di antara satu sama lain. Saya bagi contoh, kalau seorang meninggal, JPN nak daftarkan meninggal itu, akhirnya tak pergi kepada SPR, walaupun dia dah meninggal, SPR tengok rupanya dah meninggal tapi masih ada dalam senarai pengundi. So itu masalah. Itu satu contoh. So macam mana kita nak tahu orang tu miskin? Macam mana? So kita ada beratus agensi federal, beratus agensi kerajaan negeri. Tanah, kita ada air, kita ada elektrik, telefon, kita ada IC, surat beranak, kita ada pasport, kita ada macam-macam. Pasport, immigration, IC, JPN, surat beranak, JPN, kahwin, majlis agama. So kita ada macam-macam. Berbagai agensi masing-masing menyimpan data masing-masing secara digital. So dia tidak ada satu data bersepadu. So akhirnya setiap kali kita nak pergi satu agensi, kita kena isi borang. Pergi satu agensi, isi borang. Pergi bank, isi borang. Isi borang. Kemudian berlaku juga scammer, tuan-tuan. Apa scammer yang berlaku baru-baru ini? Antaranya mereka guna IC kita, boleh beli nombor telefon. Dengan semudah itu mereka boleh beli nombor telefon hanya kopi IC. Dan ada juga kes di mana mereka boleh buat loan dengan IC kita, kopi IC. Sebab tu berhati-hati kalau nak bertulis IC. So akhirnya dengan IDN ini kita kena increasekan security. IC kena ada, memang IC itu ada. Tetapi bila kita masuk secara online, bagaimana kita nak securekan selain daripada password?
Kalau kita faham blockchain, kalau kita faham blockchain, konsep blockchain, bagaimana dia buat hash, bagaimana dia akan buat satu key untuk kita, dan dia macam umpama kalau kita bayangkan rumah, dia ada dua kunci. Satu kunci daripada pemegang orang itu dan satu kunci pada kita. Sesiapa lain tak boleh buka sistem kita melainkan dia ada kunci kita. Kalau dekat US dipanggil national ID. National Security Number. Lebih kurang macam tu. So kalau kita tahu National Security Number ni, itu adalah ID yang memang kalau, yalah, bahayalah kalau orang lain tahu kan, dia boleh gunakan. Now, moving forward, kalau kita nak move forward dengan pendigitalan dan sebagainya, inilah kaedah untuk kita nak selesaikan masalah ini. So dia bukan, dia kata contoh kita nak bagi bantuan. Macam mana kita nak bagi bantuan? Baru-baru ni Timbalan Menteri KPDN kata, kalau kita tak ada Smart ID, kita tak boleh dapat minyak subsidi. Smart ID kena ada minyak subsidi. Susahlah Smart ID. Tuan-tuan ada telefon tak? Saya rasa tak ada lagi manusia di Malaysia ini yang tak ada telefon dah. Paling kurang telefon yang murah lah. Dia sama ada murah atau mahal je. Tetapi telefon tu ada. Smartphone. So sekarang ni dengan smartphone, kita boleh dah gunakan untuk digital ID tersebut. Dan saya percaya, mungkinlah ada golongan tua yang tak pandai dan sebagainya. Anak cucu mereka boleh ajar. Tetapi generasi mereka akan pergi, diganti oleh generasi kita. Generasi saya, tua sikit daripada saya. Dan kita ni adalah generasi yang memang korang kata aware tentang teknologi. Sampai bila? Ini dah 2023. Kita masih lagi nak isi borang ke? Kita dah bercakap tentang teknologi. Negara lain dah tentang facial recognition, thumbprint, biometrik. Kita lagi masih nak isi borang. Apakah hai? So, how secure is this? Yang tu, kementerian dah kata very secure lah. Dia adalah sistem-sistem. Kalau nak terang secara detail pun, kita bukan faham. Tapi dia kata, ni bahaya bahaya. Tuan-tuan ada handphone tak? Semua data tuan-tuan sekarang ni dah online dah. Semua data kita dah online dah. Tak ada yang istilah bahaya tak bahaya. Semua data kita dah pun pergi ke online. Semua data kita ni sebenarnya semua dah online. Cuma sekarang ni, it's a matter of macam mana kita nak synchronise-kan. Itu data satu pertama. Synchronise-kan semua data tersebut. Selepas itu, bagaimana kita nak, what do you call that? Nak jadikan dia sebagai satu data yang lebih secure melalui teknologi terkini. Saya detail teknologi tak adalah saya cerita lah, tetapi teknologi terkini. Yang tu kita kena faham dan kita kena tahu baik. So, habis kat situ. Okey geng, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi. Aku harap hampa semua faham. So daripada side aku pula, hampa bayangkan, hampa contoh macam kita rakyat Malaysia, kita akan berurusan dengan hospital. Kalau macam, first daripada kita habis sekolah. And kita habis sekolah, kita akan sambung belajar. And lepas tu kita akan ada sijil, kita akan ada sijil kita ke, ataupun diploma, ataupun ijazah. Lepas tu pun kita bekerja. Apabila kita bekerja, pun akan ada data. Dia akan auto connect di dalam kita punya sistem ID ni. Lepas tu kita berkahwin, kita akan berurusan dengan sistem syariah punya, aku pun lupa lah yang perkahwinan punya ni kan. Jadi kita pergi daftar, kita ada kursus pernikahan, semua dah ada auto connect saja kan. Lepas tu kita pun kita berkahwin, kita dapat anak kan. Isteri kita ni pula kena berurusan dengan hospital, dengan Kementerian Kesihatan, auto connect semua, kita tak perlu isi borang. Lepas tu pula anak kita lepas daripada bersalin, kena urusan pi cucuk ke apa, semua pakai IC saja. Semua hanya dia duduk sekali, dan nanti isteri kita pun mungkin tak perlu bawa buku merah lah. Lepas tu anak kita duk nak sekolah pula kan, pun just pakai cap jari anak kita, pakai IC anak kita. Lepas tu anak kita sekolah. Lepas tu anak kita beberapa tahun ada urusan dengan hospital pun just pakai IC. Just semuanya di dalam IC kita. Semuanya auto connect dengan IC kita. Okey, lepas tu pula kita of course kita akan ada account bank ke apa ke. Semua di dalam tu. Kita sistem pendaftaran negara, sebab kita dapat anak kita kena auto connect. Semua macam di dalam IC kita. Sebab tu yang kalau hangpa tanya aku yang macam subsidi bersasar, kerajaan perlu tahu apa yang kita ada, apa harta yang kita ada, apa tanah yang kita ada, apa akaun bank yang
hak yang kita ada? Apakah pekerjaan kita? Semua ada di dalam sistem tu. So kerajaan, salah satu kemudahan untuk kerajaan, kerajaan akan tahu berapa pendapatan hang, berapa anak hang, berapa loan hang, berapa hang punya komitmen setiap bulan, dan berapakah yang last kali, berapakah yang hang layak dapat subsidi, kan? Berapakah kerajaan, macam berapa nilai, berapa ribukah yang patut kerajaan bantu hang. Itu yang dimaksudkan, kan? Sebab sistem tu, keperluan rakyat Malaysia digabungkan untuk menentukan apa yang layak hang dapat daripada kerajaan. Itu je. Sedangkan perkara ni, daripada Gobind Singh menjadi Menteri Komunikasi daripada 2018 lagi, selepas Pakatan Harapan 1.0 naik, Gobind Singh dia dah umum dah. Lepas tu naiklah kepada Hamzah Zainuddin, dan hari ni Fahmi Fadil dan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution. Itu je. Bukannya dia nak letak chip ke apa ke, bukan main lagi. Tambah-tambah ni geng-geng side Pakatan Harapan okey lagi. Side Perikatan Nasional ni, Allahu Akbar. Ya, ni siap berdoa, ya Allah, janganlah sistem ni ada di dalam Malaysia. Janganlah itu, janganlah ini. Last tahu-tahu Perdana Menteri kita lancarkan mesin tu, bubuh IC apa, bubuh cap jari dengan bubuh pin, pam. Tak ada apa pun. Dan video tu pun dah tak ada dah. Tak naik dah dekat aku punya media sosial aku. Tak masuk akal langsung nampak gambar. Tapi itulah orang kata, jangan terlalu membuta tuli. Kan, ini orang tambah kalau macam bab politik kan, dengar je hadiah awang cakap terus percaya kan. Ini adalah salah satu usaha kerajaan, kan, usaha kerajaan dengan mempercepatkan oleh kerajaan. Kenapa tak tangguh dululah apalah apa semua kan. Jadi bila dengar Anwar Ibrahim buat, tengok orang pertama yang Anwar Ibrahim yang lancarkan. Jadi itulah, jangan duk terpedaya sangatlah dengan konspirasi lah apalah. Aku dengar yang Lokman Adam kan, aku tak apalah. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Lokman Adam soal ID digital ni pula lah. Aku bawa pilah video ni bersama-sama ni. Kita dengar penjelasan Lokman Nur Adam soal ID digital. Aduh, Lokman Adam ni menceritakan orang yang terlalu mengarut soal ID digital ni. Jom sama-sama kita dengar. Dan benda ni tak timbul pun kena buat sebelum 1 bulan Disember macam yang Zul Hassan buat cerita ni. Ini semua mengarut. Bulan Mei nanti baru benda ni akan masuk dalam mesyuarat kabinet. Dan masuk dalam mesyuarat kabinet nanti, kalau GEG yang nak dibuat oleh KJ, oleh WHO ni pun, Datuk Seri Anwar boleh tolak tepi. Tak ada sebab kenapa dia nak buat benda yang lebih membahayakan kepada rakyat Malaysia. Ini cerita lepas ni WHO boleh lockdown Malaysia sesuka hati dia. Kerajaan Malaysia tak boleh buat apa. Boleh pasang kawat dekat flat-flat, seolah-olah macam kita akan jadi lembu cucuk hidung kepada Amerika, kepada WHO. Ini bukan kerajaan Muhyiddin, ini bukan kerajaan Khadijah Jamaluddin. Ini kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia akan pertahankan hak rakyat. Dia akan pastikan benda yang betul kita follow, benda tak betul kita lawan. Dan dia dah membuktikan dia berani lawan Amerika, dia berani lawan Israel. Kau beritahu aku senarai pemimpin dunia ni berapa orang yang boleh buat benda macam ni, yang boleh ambil risiko? Kalau Israel dengan Amerika pun dia boleh sound directly depan-depan, takat WHO ni kan. So saya minta rakyat Malaysia ni, kalau pun nak bodoh, biarlah berpada-pada. Itu je. Saya dah geram sangat dah ni sebenarnya, sebab melampau sangat kebodohan ni kan.
melampau sangat. You guys are educated. Janganlah orang macam Zul Hasnan tu mempengaruhi Zul Hasan tu mempengaruhi otak kita sampai kita ni jadi orang yang tak boleh membaca. Saya dah keluarkan dalam grup-grup WhatsApp community what is actually ID nasional yang acuan Malaysia. Bukan macam apa yang termaktub dalam protokol Zionis ataupun ni dengan masukkan chip dan sebagainya. Totally tak ada, tak sama ni. Contohnya lah macam hari ni kan. Bila kita dapat ID digital ini tuan-tuan, maknanya bila tuan-tuan nak masuk ke dalam website security, sekarang ni terlalu banyak scammer. So kita improvise security kita punya teknologi, keselamatan di media sosial, keselamatan di sistem perbankan internet, cyber security kita ni, kita enhance keselamatan tu. Kalau dulu setakat pakai password, hari ni pertama thumbprint, kedua face recognition, ketiga iris mata kita ni. Semuanya hanya untuk mengenal pasti bahawa kalau orang login dalam akaun Maybank anda, orang tu ialah betul-betul anda. Dan bila kita buat digital ID ni, kalau tuan-tuan nak berurusan dengan JPJ, tuan-tuan nak berurusan dengan Puspakom, nak berurusan dengan semua agensi kerajaan, JPN dan sebagainya, kali ni login satu kali je, semua portal boleh masuk. Itulah kecanggihan teknologi penambahbaikan yang dibuat melalui ID digital. Kalau korang nak aku nak bagi geram dalam hati ni lah, bukan apa tau, pasal korang ni semua berpelajaran, tapi kadang-kadang orang berpelajaran ni tiba-tiba jatuh bodoh dan boleh dibodohkan oleh orang macam Zul Hasan ni, dengan Munira ni, kadang-kadang rasa kecewa, saudara. Contohnya lah kan, hari ni yang korang komplain pasal ID digital ni, korang ni semua hipokrit. Sebab korang lah buat ID digital lebih awal daripada kerajaan. Cuba tengok yang dalam TikTok hari ni, dalam Facebook hari ni, siapa yang pakai Nokia 320? Orang yang tolak ID digital ni, orang tu pakai Nokia 320 je. Tetapi kalau kamu pakai smartphone kamu pun ada face recognition. Betul tak? Maknanya sebelum kerajaan buat, kamu dah lebih menyelamatkan, meningkatkan tahap security handphone kamu tu menggunakan teknologi yang sama macam ID digital. So apa benda yang korang nak bantah? Kalau nak cerita lepas ini kita punya data peribadi tak selamat dan sebagainya, I'm telling you, Menteri Komunikasi dah bagi jaminan, YB Fahmi Fadzil dah bagi jaminan bahawa selepas ini data peribadi tuan-tuan akan lebih selamat. Sebenarnya hari ini bila tuan-tuan buka je Google, apa yang tuan-tuan search, itu dah secara automatik sudah dapat di-capture oleh pelanggan-pelanggan Google. Tuan-tuan buka lah YouTube, apa yang tuan-tuan tonton, apa selera tuan-tuan, ini akan menjadi algoritma. Mereka tak perlu pun ID digital ni membantu pihak-pihak yang nak menyalahgunakan data peribadi tuan-tuan ni. Tak perlu pun. Setiap apa yang contohnya macam ahli parlimen, ahli Dewan Negara daripada PAS ni, dia komplain cucu-cucu dia buka apa ni, iklan, buka je telefon, keluar iklan ni, keluar lucah kantoi ya. Kantoi ya.
Sebab apa? Kalau misalnya telefon kita tu tak buka laman web Lucah, maka algoritma yang akan dihantar dia ikut apa yang kita tengok. Kalau kita selalu tengok Lucah, maka dia akan hantar cerita Lucah je. Kalau kita tengok cerita kucing, kita selalu buka video pasal kucing. Kalau kita tengok TikTok pun sama juga. Kalau kita asyik tengok cerita tentang jualan baju, dia akan hantar benda-benda yang berkaitan dengan jualan baju. Kan dah kantoi. Cakap dia suruh clear kacing. Itulah. Walaun pas ni kan. Jadi saya rasa Alhamdulillah, geng. Janganlah terlalu duk pi mengarut, duk pi percaya ni, itulah, inilah konspirasi ni, apa nama tu, Illuminati lah, apa lepas semua. Kan? Kerajaan kita ni nak abang pi kat apa? Orang Islam. Kan? Faham tak? Orang Islam yang jadi Perdana Menteri kita, orang Melayu Islam. Yang jadi timbalan Perdana Menteri, yang jadi Menteri Dalam Negeri, yang hak jawatan-jawatan hak tertinggi yang di Pertuan Agong orang Melayu Islam, raja-raja Melayu, kan, yang raja-raja Melayu pun masih ada, tak tergugat, masih orang kata masih kekal di singgah sananya, masih okey, masih tak terancam pun. Hanya orang-orang politik saja yang kata itu terancam, Melayu terancam, Islam terancam. Lalu apa ya? Adakah dekat mana yang tak boleh azan? Dekat mana agama Islam sehingga bergaduh pun semua? Dekat mana? Kat dalam Malaysia ni tak ada pun. Jangan terlalulah terpedaya dengan puak-puak ni. Malu kot orang, geng. Malu kot orang ni. Orang-orang Indon, orang-orang Singapura duk gelak je nak buat pergi ke apa. Jujur aku cakap. Aku duk buat live TikTok. Aku ada masuk live bersama dengan orang. Tiba-tiba ada orang Singapura masuk. Orang Singapura masuk ke dalam live tu. Duduk bersembang. Lepas tu dia cakap dia tu daripada Singapura. Tapi dia ambil tahu pasal politik Malaysia. Sebab daripada dulu dia mengharapkan Anwar Ibrahim dapat menjadi Perdana Menteri. Dia harap Anwar dapat jadi Perdana Menteri. Tapi dia, yang punca dia boleh naik live tu sebab dia dah, macam dia cakap, dia dah kesian dekat Anwar Ibrahim. Kesian gila-gila sebab duk kena serang tak berhenti-henti. Sedangkan ini penipuan-penipuan yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin Melayu di soal penipuan yang dibawa oleh pimpinan Melayu Islam di dalam negara kita. Soal Singapura, kan, dia pun sedih. Apa yang mereka duk, apa pimpinan kita yang mereka duk canang macam-macam soal Singapura, tak masuk akal, kan. Sedangkan mereka duk di sana tak ada masalah apa. Mereka boleh agama Islam cara terus boleh berkembang. Ada je orang masuk Islam. Menteri agama mereka pun tak terancam. Tak ada masalah apa pun. Tapi kita dekat Malaysia ni duk canang Singapura itu, Singapura ini. Allah. Kan, dia pun pelik. Kan, orang Malaysia ni, dia orang, mereka tak pernah sampai pun Singapura. Ada setengah mereka tak pernah sampai. So, ada yang sampai tapi dia tak bergaul dengan orang Islam. And dia hanya tahu okey Islam, tapi dia tak berkawan dan dia tak ikut pun aktiviti-aktiviti orang Islam Singapura. Jadi dia tak tahu. Dia balik ke belah Malaysia, dia duk cerita Singapura, China, Singapura ini, Singapura itu. Sedangkan dia tak pernah pun pergi masjid. Dan ada yang tak pergi sembahyang Jumaat pun, tapi pergi kerja dekat Singapura. Oh, tak pergi sembahyang Jumaat pun. Jadi dia duk kata, oh Singapura, oh, ni tak boleh, itu tak boleh. Sedangkan masjid tak pernah, macam tak pernah tutup. Lepas tu soal Anwar Ibrahim, yang pasal dia boleh naik live kotak tu sebab dia pun kesian dekat Anwar. Dia pun pelik lah, kan. Lepas tu dia pun macam dia last kali dia nasihat, kalau boleh membaca, ambil tahu siapa Anwar Ibrahim, rajinlah dengar penjelasan kedua-dua belah. Contoh macam aku, mentaliti aku suka dengar dua-dua belah. Daripada side pembangkang, side Anwar Ibrahim, side UMNO, side BN ke apa, kita dengar. Kita jangan terus terpengaruh. Kita dengar dan kita fahami penjelasan orang. Ini membuta tuli duk dengar, kan. Duduk terus percaya, kan. Malulah kot orang. Jadi inilah sedikit macam perkongsian aku.
jagalah maruah agama, jagalah maruah bangsa. Janganlah kerana angkara politik segalanya kita jual, segalanya kita perburuk, sedangkan fakta kita tu semua salah. Hanya menipu dan terus menipu dan terus menipu, menakut-nakutkan orang Melayu, menakut-nakutkan orang Islam. Amat memalukan. So inilah perkongsianku sedikit. Terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share yang takkan manfaat tuan. Assalamualaikum.